Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, seterusnya untuk hari ini, okay, 6 Julai, okay, kita akan masuk pada isi padu bentuk 3 dimensi. Sebelum ni kita belajar berkenaan luas luas bentuk 3 dimensi. Yang mana kalau kita nak dapatkan luasnya, kita kena buka bentangan dan kirakan setiap satu bentangan itu dan tambah. Okay, baru kita akan dapat luas bagi satu bentuk 3 dimensi. Okay, tapi hari ini kita tengok pada isi padu. Okay, kalau nama pun isi padu, maka unit yang terhasil, okay, jawapan akhir kita mesti dalam kuasa 3 ataupun kita panggil dalam keadaan padu lah. Okay, jadi untuk hari ini, okay, yang kita akan nampak isi padu prisma, isi padu silinder, piramid, okay, isi padu kon, isi padu sfera. Okay, ini adalah basic benda baru. Kenapa dalam tak ada kuboid, kubus dan sebagainya. Okay, so sebabnya kuboid dengan kubus kita dah belajar daripada sekolah rendah lagi sebenarnya. Okay, jadi dekat sini saya ada buat satu peta minda lah. Okay, untuk ringkas je lah yang kata yang ini dalam rumus saja sebenarnya. Okay, jadi kuboid dan kubus, okay, kita tahu, okay, dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Okay, jadi setiap kali saya tanya dalam kelas apa rumus bagi kuboid dan kubus mencari isi padu, dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Dia bukan panjang darab lebar. Panjang darab lebar adalah bagi mencari luas. Okay, bukan isi padu. Tapi topik hari ini adalah isi padu. Maka dia adalah panjang darab lebar darab tinggi bagi kuboid dan kubus. Okay, dia samalah, cuma yang berbeza adalah ukuran bagi kuboid dan kubus. Okay, jadi hari ni kita nak tengok prisma. Okay, dalam prisma dia punya rumus akhir dia akan keluar adalah macam ni. Okay, luas isi padu prisma adalah luas keratan rentas kali tinggi. Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan keratan rentas kali tinggi? Okay, so, kalau kita tengok dulu, okay, dia bagi dekat atas ni. Perhatikan bentuk kuboid di bawah. Prisma, okay, ni kuboid. Prisma datangnya adalah bila dipotong separuh daripada kuboid itu. Okay, macam ni. Jadi, kalau awak tengok, dia kata nak mencari dia adalah isi padu kuboid. Kita tahu dulu, panjang darab lebar darab tinggi. Okay, which is kita dapat panjang darab lebar adalah luas tapak. Okay, yang ni panjang, yang ini lebar. Dia adalah luas tapak bagi kuboid itu. Okay, nak dapatkan dia punya separuh ni, separuh dalam kuboid ni tadi, dia dah potong dua kan? Sebab itu dia jadi 1/2 darab panjang darab lebar. Okay, ni. Itu adalah kita punya keratan rentas. Okay, so lepas tu dia akan darabkan dengan tinggi. Okay, seterusnya kita tengok isi padu silinder. Isi padu silinder dia dah keluar rumus lah terus. Okay, pi, kita jumpa lagi pi. Pi J kuasa 2T. Yang mana pi nilai ada dua nilai untuk pi. 22/7 atau 3.142. Bergantung pada soalan. Kalau soalan kata guna 22/7, maka kita pakai 22/7. Kalau soalan kata guna 3.142, maka kita pakai 3.142 lah. Okay, jadi rumus dia adalah pi J kuasa 2. J adalah nilai jejari. Jangan tak tahu Jejari adalah nilai apa? Okay, jejari adalah nilai yang mana daripada satu bulatan, dia ada pusat bulatan. Daripada pusat ke mana-mana, okay, lilitan pada bulatan itu adalah nilai jejari. Okay, dan diameter pula adalah 2 kali jejari. Okay, dia adalah satu garisan lurus yang melalui pusat bulatan daripada hujung ke hujung lah dia kena. So, maksudnya nak dapat diameter dia adalah jejari ni kali 2. Kalau 7 jejari, maka diameter adalah 14. Sebab 7 darab 2. Ni 7, sini 7. Okay, jangan tak tahu lagi lah untuk topik ini J tu apa. So, T adalah tinggi. Okay, so seterusnya kita tengok isi padu piramid. Okay, ini dia dah ringkaskan lah macam mana dia mendapat isi padu piramid. Okay, kita pakai rumus adalah 1/3 kali luas tapak kali tinggi. Okay, luas tapak ni, okay, kalau awak nak ambil piramid kan, piramid yang bawah ni, tapak dia yang bawah ni lah. So, tapak adalah panjang darab lebar. Okay, so tinggi piramid yang tengah daripada puncak ke bawah ni. Okay, so seterusnya kita tengok isi padu kon. Okay, isi padu kon dia bagi
1/3 darab 1/3 pi J kuasa 2 T. Okay. Dan seterusnya kita ada isi padu sfera 4/3 pi J kuasa 3. Nah, sfera dia lain sikit. Dia 4/3. Okay. Isi padu sfera ada. Tapi isi padu bulatan tak ada. Okay. Sfera adalah bentuk bulatan dalam bentuk 3 dimensi. Okay. Jadi sekarang kita tengok contoh lah. Okay, berbalik pada contoh. Kita pakai contoh yang mudah lah. Contoh 8 ni. Dia kata hitung isi padu silinder tegak di sebelah. Okay, dia kata gunakan pi adalah 22/7. Jadi luas isi padu. Okay, luas isi padu isi padu silinder adalah luas keratan rentas kali tinggi. Okay. Tadi cikgu mana yang ada keratan rentas? Betul. Okay, kalau kita tengok balik pada rumus asal. Silinder kata pi J kuasa 2T. Betul? Okay, kita tengok kat sini. Okay, rumus adalah pi J kuasa 2T. Pi, kita gantikan. Nilai pi adalah 22/7. J, dalam gambar rajah, dia bagi satu garisan. Dia tak bagi J. Tapi satu garisan penuh ni dipanggil sebagai diameter. Yang mana nak dapatkan jejari, dia kena bahagi 2. Sebab tu kita dapat 3/5. Okay, 7 bahagi 2. Okay, so sekarang awak tengok J kuasa 2. Okay, J kuasa 2 maksudnya ada 2 kali. Okay, dia sama ada awak nak buat 3/5 kuasa 2 atau awak buat 3/5 kali 3/5. Okay, sebenarnya kelas, ini adalah luas keratan rentas. Okay, so pi J kuasa 2 adalah luas keratan rentas. Okay, dan dia bila dia darab dengan tinggi, darab tinggi silinder dia dah bagi 12. Maka dapatlah kita jawapan 462 cm padu. Unit jangan salah. Okay, bila dalam isi padu, so kita punya unit pun dalam padu lah. Okay, seterusnya kita tengok hitung isi padu kon tegak di sebelah. Gunakan pi 22/7. Okay, rumus adalah 1/3 pi J kuasa 2 darab T. Okay, so pi J kuasa 2. Okay, sekarang ni awak masuk je. Awak bila sebenarnya isi padu ni paling mudah. Bila awak dah tengok bentuk apa yang ada, awak just tulis rumus. Tulis rumus terus. 1/3 pi J kuasa 2T. Lepas tu ganti masuk nilai mana yang kita dah tahu ke. Okay, so 1/3 tulis baliklah 1/3. Pi adalah 22/7. J kita adalah dalam gambar ni adalah 7. Maka awak nak buat 7 kali 7 boleh, atau awak nak buat 7 kuasa 2 pun boleh. Dan tinggi baginya adalah 12. Ni dia dah bagi. Tinggi bagi kon adalah 12. So masukkan. Tekan kalkulator boleh. Nak buat cara manual pun boleh. Terpulang pada awak. Okay, tapi nak elak salah, saya sarankan awak guna kalkulator lah. So maka jawapan akhir dapatlah 616 cm padu. Okay. So next kita tengok macam mana nak kira piramid. Okay, hitung isi padu piramid. Jadi dalam piramid ini dia dah bagi dah bagi ni. Ni tinggi ni. Tinggi ni adalah 3 cm. Ingat kelas, piramid kita bukan kira sending ni punya tinggi. Tapi tinggi daripada puncak ke bawah. Itu adalah tinggi dia. Okay, so dia dah bagi 3 cm. Tapak dia bagi kat sini bentuknya adalah bentuk segi 4. Sama. Jadi kalau ini 4 cm, ni 4 cm, ni 4 cm. So dapatkan luas tapak dulu. Luas tapak segi 4. Okay, rumus luas segi 4 adalah 4 panjang darab lebar. Maka dapatlah 4 darab 4. So sebab tu dia buat dekat sini 4 darab 4. So rumus kita masukkan 1/3 4 darab 4 darab 3 untuk tinggi. Okay, maka jawapan akhir dapatlah 16 cm padu. Okay, so itu adalah antara yang soalan-soalan contoh lah yang kita boleh tengok. Okay, seterusnya kita tengok pada soalan contoh sfera. Okay, sfera pun mudah. Dia senang je. Awak dapat tengok bentuk tu, awak tuliskan rumus, ganti masuk nilai, tekan kalkulator, kira dan jawapan dalam padu. Selesai. Okay, so untuk bulatan kali ni dia bagi 4/3 pi J kuasa 3. So 4/3 sama dengan pi kita adalah 22/7. J kita adalah setakat ni dalam gambar 7. Kuasa 3 kan? So sama ada awak nak buat 7 darab 7 darab 7 atau buat 7 kuasa 3 pun boleh. So dapatlah jawapan akhir 1437.33 cm padu. Okay. Okay kelas. Kalau yang bawah ni. Okay, dia bagi separuh daripada sfera. Itu hemisfera. So kalau awak nak buat guna kaedah yang asal pun boleh. Tapi disebabkan dia separuh bulatan, maka kita bahagi 2 pada jawapan akhir. Atau awak siap-siap nak bubuhkan 1/2 daripada 4/3 pun boleh.
Okay, terpulang pada awak lah, as long as yang asalnya awak jangan lupa ini adalah separuh daripada bulatan. Okay, separuh daripada sfera. Okay, bila separuh daripada sfera, kita tak boleh pakai rumus penuh 4/3. Jawapan akhir kita mesti dibahagikan dengan 2. Okay, so itu sahaja untuk topik untuk subtopik isi padu hari ini. Okey, jadi latihan ada dekat sini. Okey, saya akan masukkan latihan dalam lampiran soalan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.